رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Faslun. Bermula fardu tayamum itu 5 perkara. Pertamanya, niat seperti diniat sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu. Faslun. Bermula fardu tayamum. Fardu di sini sama dengan makna rukun. Kalau dalam bab wuduk disebut fardu wuduk, dia ada beza sikit dengan rukun. Sebab dalam masalah wuduk ni boleh kalau kita berjarak masa. Tapi kalau dalam masalah tayamum ni lebih lagi. Tayamum ni dia kena segera. Dia pula kena masuk waktu dulu. Tak boleh kita sengang masa yang lama tu. Itu wajib dia begitu. Ke depan ni kot. Lupa dah. Pertama daripada 6 fardu tu niat. Seperti diniat sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu. Ini sebagaimana dalam bab tayamum taharah dhaifah ni, dia tak boleh niat tu untuk mengangkat hadas sebab dia tidak boleh menghilangkan hadas. Sebab tu dia lidarurah, maka diniatkan pada tayamum itu untuk mengharuskan sembahyang fardu. Itu satu. Atau niat sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang. Itlaq sembahyang ni iaitu sembahyang sunat lah. Atau sembahyang jenazah atau sembahyang sunat. Ni au ni semua litanwi' lah, nak memperbagaikan jenis niat. Atau niat sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sentuh Quran. Mana apa-apa ibadat yang berhajat kepada wuduk dan juga taharah ni, maka digantikan dengan tayamum. Atau sehingga kan mandi sunat pun. Kan sunat. Kalau kita tak ada air untuk kita ambil air untuk kita mandi sunat sekalipun, maka boleh digantikan dengan tayamum. Tengoklah atas tujuan apa tu kita tayamum. Kalau kata kita mandi, contohlah hari Jumaat. Hari Jumaat ni sunat kita mandi. Jumaat tapi air tak ada, maka tayamum. Tayamum ganti mandi sunat hari Jumaat. Tayamum. Tengok atas niat apa tujuan kita tu lah. Maka niat yang pertama itu, yakni niat sembahyang fardu tu, maksud yang pertama tu harus, yakni boleh dengan sebab niat yang pertama tu sembahyang satu fardu. Ini jemaah. Sembahyang satu fardu sahaja. Dan beberapa sunat, ini banyak tak terhingga sunat, dan sembahyang jenazah. Yang jenazah ni walaupun fardu kifayah, tapi dia berada pada martabat sembahyang sunat. Dalam yang anah tu ada disebut sembahyang fardu kifayah ni, sembahyang sunat jenazah. Walaupun dia fardu, tapi dia berada pada martabat sunat. Sebab tu dia duduk dalam martabat yang kedua, itu martabat sembahyang sunat. Dan sentuh Quran ni martabat yang ketiga. Dan menanggungnya, yang ni membawa Quran. Itu niat yang pertama. Tahap yang pertama. Dan niat yang kedua itu, iaitu niat sembahyang ataupun sembahyang jenazah atau sembahyang sunat tu, harus dengan niat yang kedua ni, sembahyang beberapa sunat. Sunat banyak mana pun boleh. Dan sembahyang jenazah dan sentuh Quran dan menanggungnya. Dan niat yang ketiga itu harus sentuh Quran dan menanggungnya. Tiada harus segala jenis sembahyang. Sebab dia ada martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga tak boleh lah kita tayamum sebab nak pegang Quran ataupun sebab kita nak
membawa Al-Quran, maka kita tak boleh guna tayamum itu untuk sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Habis itu satu. Dan keduanya fardu tayamum itu memindah debu tanah, yakni ambil debu tanah buat sapu muka. Mana kalau dalam bab tayamum ni dia kena dua, ada perbuatan memindahkan tanah. Itu daripada tanah duk tang mana pun kita pindah kepada anggota yang kita nak tayamum tadi. Itu syarat dia. Intiqal. Kena ni, sebab tu jatuh. Orang yang jatuh tersembam di atas debu tak boleh. Bila kena saja muka dia niat untuk mengharuskan sembahyang bagainya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak ada proses pindah. Dia kena 2 kali pindah situ tu. Yang ni ambil dipindah debu tadi ni, debu tanah buat sapu muka dan tangan. Dan wajib ada niat tayamum itu tak kala ambil debu tanah, dan ada niat tak kala sapu debu itu di muka. Ni dia kena ada niat pada 2 tempat. Tak disyaratkan kekal niat tadi ni, tapi sewaktu kita nak pindah debu tu, niat dah di situ, aku tayamum ganti anggota manakah bagi mengharuskan sembahyang fardu. Kena niat dah waktu dia mula pindah tanah. Lepas tu niat pula sekali lagi waktu mula sapu tadi ni di muka. Tangan tak payah lah. Dan tiada disyaratkan kekal niat daripada mula ambil debu hingga sapu muka atas mu'tamad. Atas pendapat mu'tamad tak wajib lah. Qaul dhaif kena. Daripada mula kita pindah debu sampailah debu tu kita sapu muka semua, dia mesti kekal sampai situ. Itu pendapat dhaif. Pendapat mu'tamad tak perlu, belah awal saja. Macam wuduk lah, macam sembahyang. Qaul dhaif kata kena kekal niat tu sampai habis sembahyang. Oh dia pakai kerja batai sembahyang kita kan. Qaul dhaif. Qaul dhaif ni banyak juga. Habis. Dan ketiganya dan keempatnya dia gabung sekali. Fardu tayamum itu sapu debu itu pada sekalian muka. Ini merujuk rukun fardu yang ketiga lah. Dan 2 tangan sampai kepada sikunya. 2 tu saja anggota tayamum. Lain pada tu tak ada. Walaupun kita tayamum kaki tak boleh kena ayak pun bukan tayamum di kaki. Kalau tayamum sebab ganti mandi wajib pun bukan tayamum habis badan. Tetap anggota dia muka dengan tangan tu je lah. Walaupun ganti pada muka, nak kena tayamum muka tangan juga. Muka tangan juga. Habis itu. Dengan sekurang-kurangnya 2 kali pukul ambil debu. Kena 2 kali pukul. Mana tak boleh kita pakai debu belen yang ada di tangan kita tu untuk kita sapu tangan. Kan? Kita tepuk dah kali yang pertama. Sunat kita jarang lagu tu dan kita ketuk bagi mengurangkan debu. Kemudian kita sapu muka. Tak boleh. Mana ada sini kita buat sapu tangan tak boleh. Dia tak macam dengan ayak mutlak. Ayak mutlak boleh. Kita basuh-basuh muka untuk kali yang kedua. Ayak tu juga kita buat untuk basuh tangan. Tak ada masalah. Tapi debu tak boleh. Pasal tayamum ni sabar sekali kan. Dah sapu 3 kali. Muka pun sekali. Tangan pun sekali. Dia tak sunat beza antara tayamum dengan ayat sembahyang tu. Ayat sembahyang sunat sampai 3 kali. Kalau tayamum setakat sekali je. Dan sekali kepada sapu tangan untuk yang kedua. Dan tiada disyaratkan pukul. Makna disebut darbun tu asal makna pukul lah, tepuk. Tak syarat tepuk. Tepuk tu atas jalan ghalib saja. Bahkan jika diletak tangan atas debu tanah dan lekat debu itu di tangan, nescaya memada buat sapu muka dan tangan. Orang kata atas jalan ghalib saja. Kebiasaan dia nak kena tepuk lah. Sebab debu duduk tang tu. Tak ada masalah. Janji ada proses pemindahan debu tu daripada tempat dia kepada tangan. Tepuk ke, lap ke, buat macam mana pun. Janji lekat debu tu. Habis. Tu yang ketiga dan keempat. Masalah. Jika rebah seorang atas tanah dan lekat debu tanah yang suci menyucikan pada mukanya dan 2 tangannya, maka ia sapu tangannya ke muka
yang ada debu itu dengan niat tayamum dan disapu balik ke muka dengan niat tayamum. Mula-mula tu ambil, dah jatuh tu berdebu habis muka dengan tangan. Dia kena ambil dulu debu tu, baru sapu balik. Kalau biar pakai niat terus gitu tak boleh. Sebab dia tak ada 2 kali dia kena proses ambil. At-tayammum darbatan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ila al-mirfaqain. Nabi kata 2 kali ambil tanah. Lepas tu kena ada proses ambil. Kalau jatuh dia bukan proses ambil. Betul. Sini musannaf kata tu, lekat di muka, dia ambil muka tu, tangan tu sapu di muka yang ada debu itu dengan niat tayamum. Niat dah pasal pindah tu. Dan disapu balik ke muka dengan niat tayamum. Tu kena 2 kali niat. Tak macam wuduk. Wuduk tak apa. Wuduk terjun sekali ya. Duduk tepi sungai tu, lup selam. Lihat. Dikira serentak pada masalah tu. Tak payah duk gosok dah layak tu. Harung sekali ya, naik belah tu. Kolam ke. Dan dia ambil debu yang ada di tangan itu, disapu balik kepada 2 tangan, nescaya memada dan sahnya. Dia kena ada proses pindah. Ambil debu, kalau ada di tangan pun ambil dulu, bubuh balik. Pasal dia jatuh tadi ni tak dikira memindah begitu. Itu yang keempat dan yang ketiga. Yang kelimanya, fardu tayamum itu tertib. Tertib ni kena ikut aturan lah. Al-awwal fal-awwal, fasani fasani. Mana yang kedua, letak di nombor 2 lah. Kena ada tertib, ikut susunan. Muka dulu, baru tangan. Habis. Ini tak payah, kita baca laju sikit. Faslun bermula yang jadi batal tayamum kerana sakit itu. Maksud sakit di sini, sakit yang tak boleh guna ayak lah. Ada 5 perkara. Batal dia ni salah satu daripada 5 tu lah. Dan 4 perkara apa-apa yang batal wuduk, maka batal tayamum juga. Jadi 4 perkara yang membatalkan wuduk, 4 perkara tu juga membatalkan tayamum. Apa dia 4 perkara tu? Pertama, iaitu keluar sesuatu daripada 2 jalan. 1. Dan yang kedua, bersentuh kulit di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, perempuan ajnabiyah tanpa ketiadaan berlapik dan sampai pada had syahwah umur dia tu. Dan yang ketiga, hilang akal, sama ada dengan pitam ataupun dengan sebab tidur dan sebagainya. Dan yang keempat, iaitu sentuh zakar ataupun halaqah dubur. 4 lah. Dan hak tu juga kalau kita buat masa tayamum, batal juga. Cuma tayamum ni ada tambahan dia sikit. Dan kelimanya ni, tambahannya ni, riddah. Riddah ni kena kepada perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Murtad tu kena kepada simpaan orang hak buat perkara tu. Perkara-perkara yang menyebabkan terkeluar daripada Islam tu, perkara-perkara tu lah dia panggil riddah. Orang yang melakukan riddah tu orang panggil murtad. Na'udzubillahi minha. Adapun yang batal tayamum kerana tiada air. Habislah. Tayamum ni dia batal sebab dia taharah dhaifah. Lepas bila riddah terbatal habis. Kecuali wuduk. Wuduk tak batal. Mana kalau seseorang tu dia ambil ayat sembahyang, kemudian dia riddah. Dan lepas pada tu tak batal ayat sembahyang tu, dia masuk Islam balik. Tak perlu ulang lah ayat sembahyang tu. Ada 2 ya. Yang pertama, masalah wuduk. Yang kedua, masalah zakat. Zakat tak perlu ulang. Adapun yang batal tayamum kerana tiada air itu 6 perkara. Tak ada air, dicampur satu lagi. Iaitu 5 perkara yang tersebut. Campur kali dengan ridah tu lah pada batal tayamum tu. Dengan kerana sakit tu. Dan keenamnya, yakni yang keenam yang membatalkan tayamum sebab dia tak ada air tu. Mengetahui akan ada air. Mengetahui ni yakin lah. Peringkat yakin lah. Tahu mana kata ada air. Air dalam simpanan dia. Dia ada simpan air. Maka dia yakin kata
ayak dah, ataupun dia nampak ayak. Ayak tu dari ada nak semayang, tiba-tiba hujan turun, tu yakin tu. Ma yahsulu bil musyahadah. Asal makna mengetahui ni yang yakin, iaitu ma yahsulu bil musyahadah, sesuatu yang hasil dengan kita pandang dan kita lihat saksi sendiri. Atau benda tu dia menepati tempat mengetahui dan yakin lah. Atau zon. Itu zon. Zon dia kata hampir depan tu. Belajar pergi sikit pergi depan, sekilo gitu ada lah sungai tak kering lagi. Tu zonnya. Ni pun masuk bawah ni kak. Mana kata dia tak ada nak semayang ni, tiba-tiba orang main abang. Tu pergi depan tu ada telera, tu ada ayak ni. Hang tahu nah. Ni aku ayak aku ambil situ. Tu zon lah. Khabarul adli yufidu zanni. Khabar daripada orang adil itu memberi faedah zon. Atau waham ni gamak-gamak ataupun sangkaan akan dapat air. Lagu mana? Dia ni tayamum, tiba-tiba dia nampak satu kafilah. Satu kafilah ni satu rombongan yang ramai. Rombongan unta. Selalunya rombongan ramai-ramai ni dia bawa bekalan ayak. Mana bolehlah kita minta ayak ataupun kita beli ataupun kita minta hutang ayak tadi ni. Itu boleh menyebabkan batal tayamum kita tu. Atau ia lihat pokok hujan. Ini semua zon pun ni. Tengok ada nampak redup nak hujan dah. Sebab boleh jadi tak hujan. Sebab tu dia menempati tempat zon saja. Lihat pokok hujan awan yang tebal pada hampirnya ataupun aling-aling. Dan pada bahasa Arab ababun ataupun sarabun. Aling-aling tu. Bahasa Allah panggil fata morgana. Kita nampak fata morgana tu. Dia naik aling-aling tu. Tu pada sangkaan orang yang duduk di tengah padang pasir ni selalunya bergolak naik gitu. Itu menunjuk kata ada ayak. Dia tak tahulah situ ada ayak tak ada ayak sebab dia bukan orang situ. Sebab tu dia tak tahu kata tempat tu betul-betul menakung ayak ataupun tidak. Dia nampak fata morgana, dia kata boleh jadi ada ayak ni. Dia nampak bergolak tu disebut tu. Iaitu panas mengkarung. Kabilah tadi ni. Dia tak mau jual ayak. Lepas tu kena tayamum lain. Tadi dia pada ayak, tapi dia tak beli. Tayamum lain. Tayamum lain. Ke tayamum tu batal dah. Batal dah. Kena tayamum lain. Pasal kita minta lagi untuk dia bagi. Dia memang kebiasaan dia rombongan yang bawa bekalan ayak ni sama-sama musafir ni dia tak ada kira. Walid ni Arab dia macam tu. Kan? Tak ada lah hati kedekut hidung mesin tu. Kalau dia batal lah. Batal bagi. Batal kan? Betul. Pasal kita Pasal dah ada awarid ataupun mawanik sebelum dia semayang tu. Tengok kafilah mai. Dia tak ada semayang ni. Dia tengok ada rombongan nampak berdebu. Ni geng ni. Halunya orang mai dalam rombongan yang ramai ni ada bekalan ayak. Cara orang Arab dulu musafir gitulah. Iaitu yang kata abab ataupun sarab tu panas mengkarung. Tu panggil panas mengkarung. Lah panggil fata morgana lah. Artinya kelip-kelip panas di tepi pohon kayu nampak bergolak-golak semacam ayak. Kita duduk jauh nampak ada ayak kan, nampak bergolak pun. Tu dia panas mengkarung ni. Kita tak tahu ada ayak ke tak ada ayak sungguh situ. Tempat kita tahu. Kadang-kadang kita pergi tempat, kita berhenti singgah nak sembahyang, kita bukan tahu. Tempat tu lepak tu ada ayak sungguh ke dekat panas mengkarung. Bila dia tengok boleh timbul dalam hati dia, dia kata boleh jadi ayak, maka ni. Tapi kalau dia tengok-tengok bukan dia ni cara ni kan. Ni bukan dia ni fata morgana saja, tu tak batal. Tu yang dia kait di sini. Dan ia yang ni padahal ia sangka ayak nampak bergolak-golak tu ayak apa tu. Kalau dia sangka begitu, maka pada masa tu batal lah. Maka batal tayamumnya. Adapun jika tahu bukan ayak, dia tahu tu bukan ayak, maka tiada batal tayamumnya. Habis. Atau ia dapat air sedikit
Dia dah cukup buat mengambil wuduk. Mana dia habis dah tayamum. Tiba-tiba orang suara kita ada suku botel ni, ada yang kuat-kuat hang ambil ayat sembahyang. Aku tayamum dah dah. Batal. Batal tayamum dah, makna kena guna ayak tu dulu. Tu nak buat guna. Ayak sikit tu, minum bang. Minum bang betul tayamum lain. Tapi tayamum tadi batal dah. Sebab ada ayak walaupun sedikit. La yasqutul maisur bil ma'sur. Tidak gugur yang mudah itu, iaitu basuh sedikit dengan sebab payah, dengan sebab tak ada ayak yang cukup ambil wuduk. Dia tak gugur, mana sabit juga, kena basuh juga sikit. Maka wajib ambil air itu. Ayak orang bagi sikit tadi ni, basuh niat mengangkat hadas setakat yang cukup. Lepas pada tu, maka ia tayamum pula. Tayamum lagi sekali. Tu kena tayamum pula lah. Salah tak ada ayak ni. Jarang jadi tempat kita ni. Dia nak jadi TAD. Tapi, kalau orang pergi haji ni, umrah jarang. Kalau haji ni, kalau tengah-tengah perjalanan antara Mekah, Madinah, tempat apa berhenti, selalunya tak ada ayak. Nak kecil berak bayar tu. Ayat sembahyang pun sebab kena. Tu yang mereka bos spray tu. Dia kalau pergi haji ni, dia bagi satu spray tu. Ayak spray. Spray. Cukup tu. Kan sampai setengah pun. Basah ayak. Spray. Nak bagi cukup, basuh semua sekali. Dia ulang 3 kali. Luar ayak tu. Memang orang kalau hujan ni, orang musim haji lah, dia akan bagi spray tu. Spray tu apa tu? Kalau kita duk kata spray sepah. Tak ni kadang mai dia sekaligus ayak orang guna. Tak ada tu. Main dengan jemaah ni sampai juta-juta orang. Bekalan ayak ni kadang-kadang terstop juga. Dah Saudi pun ayak pun suling ya. Ayak ni, ayak laut. Bersuling-suling-sulingan buat bagi proses-proses bagi tawak. Itu bila kita mandi ayak dia, kau pun segak. Dan ayak laut dia tak akan segak. Dia lebih membersihkan saja. Dan yang segak ni, ma'ul azbi, ayak tawak. Ayak tawak ni dia, kalau kita mandi dia segak badan, dia sihat. Kalau ayak laut, dia bukan segak. Dia buang, menyingkirkan penyakit dan juga kotoran. Dapat sedikit ayak. Ambil dan basuh muka. Tu dan basuh skot kanan. Kanan. Satu sat lagi. Tak sempurna. Sempurna? Tayamum sedap tu lah. Doa? Tayamum semua? Tayamum muka dengan tangan sekali je lah. Muka sekali, tangan sekali. Ganti. Bukan tak ada ayak. Apa nama tayamum tu niat mengharuskan sembahyang fardu. Memang ayak tak ada. Dia tak payah dia niat saja aku tayamum sebab tak ada ayak, tak ada lah aku tu. Saja aku tayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu terus Yang dok kata ganti-ganti tu kes tak boleh guna ayak. Kalau tayamum kes ayak tak ada, tak perlu kita nak sahaja aku tayamum sebab ayak tak ada, tak payah dah. Kan tayamum terus Saja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Niat tu terus ataupun niat mengharuskan sembahyang sunat atau menyentuh Quran. Ada kes tak ada ayak, ada lain. Dia semacamnya. Kalau dan basuh tangan pun, kepala dengan kaki tak ada basuh, tayamum 2 kali tu. Macam Tak pernah. dia tak sempurna. Kan? Masa kita nak ambil tayamum tadi, lepas tu kita niat untuk mengharuskan solat. Tapi kita boleh pegang, kita niat lagi untuk pegang Quran. Tak apa, dia masuk sekali. Oh, itu memang automatik masuk? Dia automatik termasuk. Dia bila niat mentabak pertama, perkara-perkara mentabak kedua dengan ketiga, automatik. Boleh terus. Dia terkandung dalam tu. Tapi kalau niat mentabak kedua, pertama tak masuk lah. Kita mayang sunat je boleh, mayang fardu tak boleh. Tu Quran tak ada masalah. Masuk masjid tak ada masalah. Tu dia duduk mertabak yang ketiga. Masuk masjid kan. Lepas tu pula apa nama dia lagi tu Quran, satu mana tu bawa ada lagi tu. Sujud tilawah. Sujud tilawah apa semua dia duduk mertabak 3.
tiga. Dia kan duduk mentabat tu dah. Bukan dapat sembahyang. Dia bukan umpama sembahyang. Dia hukum sembahyang ya. Mentabat dia. Duduk mentabat 3. Sujud tilawah, sujud syukur. Duduk mentabat 3. Banyak orang dalam kitab tersebut. Apa lagi? Haid gitu. Umpaya haid kan. Ataupun kita kata orang junub nak masuk masjid gitu. Lepas tu orang perempuan yang haid nak mandi ada besar tak ada. Tayammum. Dia minta bab 3 lah. Nak guna tu ambil sembahyang tak ada. Jadi duduk mutabat yang ketiga. Habis. Macam wahid dia kena 2 kali ke tak? Tu nak lepas hadas tu. Lepas tu nak pergi tak sembahyang. Dia sekali je. Kali 2 lah. Dia mengharuskan sembahyang fardu terus. Tak boleh masuk belakang. Bila dia nak mengharuskan sembahyang fardu, maknanya dia sembahyang sunat pun boleh, dia baca Quran pun boleh, dia jimat dengan suami dia pun boleh. Tapi kalau dia niat untuk jimat saja, nak sembahyang tak boleh. Habis-habis tayammum nak sembahyang dulu Ustaz. Ambil sembahyang sunat syukur Ustaz. Tak boleh. Pasal dia mengharuskan untuk dijimak. Dijimak dia duduk mentabat ketiga. Tak silap masalah tu sebut dalam Sabilai. Sabilai halus bahak tu. Tak jauh tak Sabilai jangan buat main. Nakalan dia kita ada besar-besar. Yang Anah tak nakal aku dah. Anah nakal juga aku dah, tapi Anah tu kita Anah sikit. Bandingan Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin ni dia tak besar, dia rumah ibadat saja. Masalah dia lebih panjang. Dia banyak masalah dia bahas dalam tu. Kitab-kitab dia tu nakalan dia besar. Tufah Nihayah tu besar daripada tu. Tufah Nihayah Majmu' Mukhtasar Fadal Fatawa. Kita ada semua sekarang syarah Imdad lah, syarah Ubab lah. Kita tahqiq Imam Nawawi lah. Rawdah lah tu nakalan dia besar-besar. Sabilul Muhtadin tu dia tak nakal yang Anah tu ada selepas pada dia. Dia mati dah. Syar-syar tu lebih kurang 100 tahun lebih baru yang Anah ada. Dia lebih wai lagi. Dia lebih wai. Syar-syar Banjari. Yang Anah Bakri Syata. Bakri Syata anak murid Sidi Zani Ahmad Dahlan. Anak murid Bakri Syata ni Syekh Ali Maliki. Dia zaman belakang. Bakri Syata ni zaman Nawawi Bentan. Beza dengan Syekh Arsyad 100 tahun. Sebab Syekh Arsyad dia 17 12. Nawawi Bentan 18 12. Lagi 100 tahun. Tapi yang Anah tu lebih kurang 100 tahun lebih lagi. Belakang je. Habis. Habis. Dia berat dah ni. Wanti tentu lah masalah jika ia di dalam sembahyang, iaitu selepas sempurna takbiratul ihram dan sebelum sempurna salam yang pertama, maka ia dapat ayat. Ni tak ada bagi salam. Tak adakah sembahyang dia tu batal? Tengok dulu. Ni panjang sota. Dia kena tengok dulu. Tengok lagu mana dia tu tayammum tempat yang ghalib ada ayat ke tak ada ayat. Dia ambil kira situ pula. Dia ke depan lah. Masalah rompi tu.
Habis ni masuk bab istinja. Istinja dengan istijmar. Wallahu a'lam.